testing, testing, 1, 2. Testing. Hello, hello, hello. Okay, kejap. Sabar tau. Aduh. Bismillah. Okey tak? Clear tak korang dengar? Clear? Clear tak? Okay? Okay, clear? Okay, bismillah. Okay, Ustaz. Dengar, Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Clear. Okay. Okay, dah clear dah? Okey. So kita nak cakap pasal album kita, Hasbi Rabbi. Betul? First of all, kita nak cerita pasal tajuk dia tu dulu, Hasbi Rabbi tu kan. Sebab dalam album ni memang ada 5 lagu. Tapi tajuk dia kita buat sebenarnya ada satu lagu yang panggil apa? Lagu utama dalam album ni iaitu lagu Hasbi Rabbi tu sendiri. So perkataan Hasbi Rabbi tu kan, mungkin semua orang pun dah tahu maksudnya cukuplah Allah bagiku kan. Cukuplah Allah, Rabbi itu adalah Tuhanku lah, cukuplah Tuhanku. Mana apa-apa sahaja kita ada Allah. Kita sedih, betul. Kita susah, kita perlukan apa-apa, kadang-kadang manusia tak mampu dah nak tolong. Walaupun manusia cuba untuk tolong, tapi ada ketikanya tiada siapa yang boleh membantu dan menolong kita yang hanya ada Allah SWT. Jadi dengan situasi yang berlaku sekarang ni pun Alhamdulillah, ya, kita syukur pada Allah walaupun kita pandemik, walaupun kita ada banyak kesusahan apa semua, kadang-kadang ada orang tak ada kerja dan sebagainya, cukup Allah ada, Allah yang bagi rezeki. Okay? Kalau kita yakin kepada Allah apa yang Allah buat dan kita redha, dan insya-Allah kita akan dapat rezeki. Begitu juga saudara kita yang sedang di Palestin sekarang ni. Betul. Ya, memang kita boleh tolong, kita boleh hantar dana, NGO boleh support, bantu. Tapi mereka punya kekuatan sebenarnya bukan sekadar datang daripada manusia. Kekuatan mereka datang daripada Hasbi Rabbi itu, cukuplah Allah sebagai penolongku. Dan itulah sebenarnya juga yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim dicampak masuk ke dalam api kan, oleh kerajaan Namrud tu. Jadi bila Raja Namrud dan semua rakyat dia masa tu campak Nabi Ibrahim, sebab api sangat-sangat besar. Jadi Nabi Ibrahim cakap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan, cukuplah Allah sebagai pelindung. So itulah yang juga yang kita skripkan dalam kita punya lagu ni. Kan, cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Kan, so maknanya kita serahkan diri kita pada Allah SWT, walaupun kita rasa kita ada power, kita ada kelebihan, tapi Allah lagi ada kelebihan yang boleh bantu kita. Betul, Masya Allah. Dan ditambah pula dengan lagu ciptaan yang sangat-sangat hebat daripada Iko Fatana dan Wan Saleh. So lagu ni dia menjadi lebih mendayu-dayu. Tambah pula suara Ustaz yang begitu merdu sekali. Sebab Ustaz tak pernah nyanyi, tak sangka Ustaz boleh nyanyi macam ni. Ramai yang tak sangka Ustaz boleh nyanyi macam ni. Kita belajarlah, itu pun lepas kena marah dengan Siti Nurdana, kena marah dengan Anas, kena marah dengan Ikhwan Fatana. Tak adalah, mana ada marah, beranilah marah Ustaz. Tapi Ustaz memang natural born talent lah. Dia buka mulut je terus okey, memang sedap. Okey, so tak payah lebih dekat tak payah lebih dekat. Yelah. Tak payah lebih lah ya. Okey. So lagu kita ni ada 5 lagu Ustaz. Okey. Dia ada lirik sekali kat dalam ni. Betul. Nana ingat tak masa mula-mula kita discuss nak buat album ni? Kan, masa tu kita dekat kedai makan, masa tu sebelum MCO lagi kan.
Okay, kita kat Betul. kedai makan, masa tu kita punya konsep apa? Sebab memang semua orang boleh berzikir, malah telinga kita pun mungkin dah biasa dengar. Cuma yang kita plan hari tu apa? Kita kata boleh kali ni kita buat zikir dan kita nak orang faham apa yang kita duk cakap ni. Sebab zikir kan banyak dalam Betul. bahasa Arab, kan? So konsep utama kita nak bagi tahu biar semua yang dengar lagu-lagu album Hasbi Rabbi ni dia boleh tahu terjemahan dia sekali. So ada lagu yang memang kita terjemahkan terus, ada lagu yang kita buat terjemahannya dalam apa orang panggil cover album tu. So harapan kita tu lah dia lebih memberi kesan, bukan sekadar untuk dengar, tapi dia boleh dapat menjentik hati-hati kita jugalah apabila kita faham makna tu. Betul. So macam kita orang sit down lama jugalah kan, macam fikir nak buat apa. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk kat kita untuk buat lagu-lagu zikir selawat ni kan. So Ustaz yang banyak bantu Nana untuk dari segi sebutan dan juga lirik bahasa Melayu dia. Kan? Ustaz yang banyak bagi terjemahan dia. So korang kena dapatkan album ni, memang takkan rugi dapatkan. Sangat-sangat best. So Nana punya suara dengan Ustaz pun blend dan ada satu lagu tu kejap, korang okey tak? Jelas tak? Ustaz punya suara tak jelas pula. Testing, Ustaz dengar tak? pun kena pakai earphone lah Ustaz, Nana rasa. Betul lah. Ada earphone pakai tak? Earphone boleh okey. Ada. InsyaAllah. Betul tak you all? Nana okey? Nana okey tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ustaz sangkut-sangkut sikit ni lah, gambarnya lah Testing, okey dah belum? Yang ni okey. Rasanya macam clear. Sebab dah pakai ni kan, earphone. Ustaz blur. Bukan Ustaz yang Line blur. Ustaz blur. Gambar Line je. Ustaz blur. Okey. Ustaz tak pernah blur lagi setakat ni. Okey dah okey belum? Testing. Sorry lah. Okey, Minta maaf line kita kurang okey sikit ni. Ustaz sangkut lagi. Suara. Okey, Ustaz baru jelas. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Okey, kita kat mana tadi? Pasal lirik-lirik tu kita nak semua orang faham. So bila Hasbi Rabbi tu biasanya orang akan sebut tu lah kan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. So kalau siapa yang perasan dalam kita punya lirik lagu tu, yang dekat chorus tu kan, dia panggil apa Nana, yang chorus yang last kali tu, yang paling tinggi tu, Ya Allah, hanya kaulah penolongku. Itu kan? macam bridge. Bridge yang dia panggil bridge kan. So itulah dia panggil hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. So perkataan tu sebenarnya zikir tu sangat bagus tau. Siapa-siapa yang ada kesusahan, apa-apalah tekanan ke, stres ke, atau apa-apa sahaja yang kita perlukan pertolongan atau bantuan, atau ada musuh dan sebagainya, kita tengah takut dengan sesuatu, baca tu banyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? So sekarang ni kita lagukan dalam album Hasbi Rabbi. Kita sebutlah Hasbi Rabbi kan, Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Betul. So yang ni bila-bila masa saja kita boleh bacalah Ustaz kan? Hasbi Rabbi Jalallah ni. Betul. Okay, faham. Satu lagi mungkin orang nak kena clear juga, sebab dalam ayat Quran dalam surah Ali Imran ayat 173 memang ada perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya-Allah. Tahu. Dalam ayat 173 surah Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran, ada ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma bila ayat Quran kita tak sesuai nak lagukan dia. Tahu, malah dalam rules, dalam kita punya fatwa pun tak membenarkan ayat Quran dilagukan. Tahu, untuk kita jadikan sebagai lirik lagu. So sebab tu kita akhirnya zikir tu kita ubah hasbi rabbi jalallah, tapi maksud dan matlamat yang samalah. Macam tu. Kalau tak boleh je nak ambil perkataan yang sama tu kan, terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma takut bila bawa masuk dalam lirik lagu, takut nanti lagu tu terbuka dalam toilet ke, tiba-tiba ada orang buat ringtone ke kan. So tak sesuai lah sebab betul ayat Quran.
Jadi sebab tu kita tak guna perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil macam ayat surah Ali Imran tu. Jadi kita ambil ayat Quran tu, kita jadikan dia satu skrip. Ini dipanggil iktibas. Iktibas ni maksud dia ayat Quran kita ambil jadikan dia perkataan. Jadi kita ubah alter sikit ayat tu tapi membawa maksud yang sama. Jadi kita buatlah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. So ayat Quran kita ubah sikit tapi inspirasi yang sama daripada ayat Quran tu. Yes, betul. Okay. So dalam lagu ni kita ada juga Salam Ya Rasulullah. Okay. Okay Ustaz, clear tak? Clear? Ya, okay, dengar dah clear tak? dah. Dengar, Dah, okay. ngam. Okay. So dalam lagu ni juga, dalam album ni ada Salam Ya Rasulullah. So dalam Salam Ya Rasulullah ni Ustaz ada bermonolog. Betul tak? Betul. Siapa yang dah boleh tak Ustaz ceritakan sikit. Okay. Lagu yang kedua, Selawat Ada Nani tu kan? Cuba Nana bukan nyanyi sikit. lagu Salam Ya Ya Rasulullah. Rasulullah. Okay. Ustaz ada Assalamualaikum ya Rasulullah tu. Okay, sebab skrip lagu tu kan, cuba Nana buat dia punya Arab dia sikit. Raqat aina ya syauqan tu kan. Raqat aina ya syauqan wa li taibata zarafata ishqan. Fa'ataitu ila habibi. Kan. Fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Okay, ayat tu cerita pasal kita bagi salam kepada Nabi. Dan kita berselawat kepada Nabi. So, hati kita jadi rindu dekat Nabi. Jadi sebab kena rindu tu akhirnya kita pergi ziarah Nabi. Betul tak? Betul. Kan? Dia tak ada orang yang simply, yang suka-suka nak pergi ke satu tempat dalam keadaan dia tak suka tempat tu. Kan? Betul. So sama ada dia dengar orang cerita ke, akhirnya hatinya rasa membuak-buak. Tambah pula pasal Rasulullah lagi lah. Setiap tahun orang akan bercerita pasal Nabi, malah namanya disebut setiap hari dalam solat pun sebut. Jadi bagi orang yang mengenali Nabi, dia akan membuak-buak hati rindu kepada Nabi. Jadi dia nak lepaskan rindu dia akan pergi. Fa'ataitu ila habibi. Maka aku pun pergilah kepada orang yang aku sayang, aku rindu, aku kasih ni, iaitu Rasulullah. So dia pun pergilah ziarah Nabi. So benda ni lah sebenarnya yang bila kita dengar lagu ni, kita kena bayang dalam memori kita. Bila sebut Assalamualaikum ya Rasulullah, kita bagi salam tu seolah-olahnya kita duduk depan makam Nabi. Kan Nana ada pengalaman, kalau Nana boleh share, Nana duduk dekat depan kubah hijau tu, apa Nana rasa? Yang Nana tahu bawah kubah tu adanya Rasulullah SAW. Saya nak tanya satu soalan dekat Nana. Masya Allah. Kalaulah Nana boleh dapat jumpa Nabi depan-depan, dan Nana nak cakap apa kalau dapat jumpa Nabi? Depan-depan ni, apa Nana nak cakap? Masya Allah. Kalau Nana nak minta Nabi doakan Nana supaya Nana masuk syurga. Okay. Doakan Nana. Kan, doa kan, kita memang nak doa. Betul. Sebab Nana pernah terdengar satu ceramah tu, dia kata doa Nabi kepada siapa Ustaz? Tak ingat Nana. Cerita dia apa? Ada doa untuk banyak. Dia ada doa, banyak ada doa untuk banyak dia punya sahabat-sahabat Nabi. Betul. Memang macam itulah. Sahabat kan? Ni siapa-siapa yang jumpa Nabi mesti minta doa. Sama juga macam kita hari ni, Nabi dah tak ada, kita jumpa orang soleh, jumpa ulama-ulama tu, guru ke, minta dia doakan kita. Jadi sebab itu, kita bagi salam dekat Nabi dalam solat ataupun luar solat. Even lagu ni adalah lagu bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Betul. Bila kita sebut Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu, automatically Nabi akan jawab salam kita. Salam tu kan doa. Salam sejahtera untuk kamu. Peace be upon you. Sejahtera untuk kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa dalam satu hadis? Nabi kata, Jibril alaihissalam akan mengembalikan roh aku, ya, setiap kali ada umatku yang berselawat dan memberi salam kepada aku untuk aku jawab salam mereka. Masya Allah. Maksudnya Rasulullah kan telah wafat, tetapi sebenarnya nampak saja wafat. Sebenarnya Rasulullah itu sentiasa hidup selagi mana ada orang yang selawat dan bagi salam. So bayangkan kalau kita bagi salam kepada Nabi, sejahtera kepadamu ya Rasulullah, Nabi doakan kita sejahtera kepada kamu wahai isteri Diana.
Sejahtera kepada kamu wahai Syahrizan. Jadi maknanya kalau kita ada masalah, bagi salam kepada Nabi. Sebab tu kita ada semayang. Kan dalam tahiyat tu ada bagi salam kepada Nabi. Kita angkat tahiyat kan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. So lagu ni sebenarnya kita nak bagi, kita sentiasa bagi salam pada Nabi. Tak kiralah di depan makam Rasulullah dekat Kubah Hijau ataupun kita ada dekat rumah kita, kita masuk rumah kan? Masuk rumah kita bagi salam kepada rumah kita, Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillah salihin. Kemudian kita bagi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. So siapa-siapa yang dengar lagu Assalamualaikum ya Rasulullah ni, dia boleh bayang yang dia duduk depan Kubah Hijau, lalu depan makam Rasulullah. So dia boleh bagi salam pada Nabi dan Nabi akan balas salam dia. So kita nyanyi sama-sama lagu ni bila kita dengar tu. Kan, so sing along dengan Nana punya lagu tu, Assalamualaikum. Sedangkan bukan sekadar lagu, Nabi akan balas balik salam tu kepada kita. Masya Allah. So kalau korang beli, korang sambil-sambil dengar tu, boleh sekali nyanyi sekali, repeat banyak-banyak kali. Teringat je, nyanyi je lagu ni. So korang boleh dapatkan album ni, memang sangat-sangat bermanfaat. So kalau yang ada yang cakap kalau nak dengar dalam kereta je, lepas tu maksudnya pergi time kerja je lah. Tapi sebenarnya korang boleh dengar je dekat rumah, kan ada laptop ke apa ke, kan boleh dengar juga. So selain daripada lagu Salam Ya Rasulullah, kita ada Sayyidul Istighfar. Lagu ni lagu baru tau. Maksudnya lagu digubah oleh Pon. Dia punya melodi tu. So Ustaz, Sayyidul Istighfar ni penghulu istighfar, betul tak? Betul. Nana dah amalkan Sayyidul Istighfar? Nana ada amalkan. Dalam mak surat ada. So betul ke dia kalau kita baca 3 kali pagi dan petang dijamin masuk syurga? Betul ke Ustaz? Betul. Satu lagi, dia bukan sekadar jaminan masuk syurga, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Masya Allah. Oh. Keselamatan, maksudnya bila kita baca ni Allah beri perlindungan kepada kita. Beri perlindungan juga kepada kita. Malah ada hadis Nabi kan, yang mana Nabi kata barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar, kan, maka Allah akan berikan keselamatan kepada dia. Siapa yang ucap dia pada waktu malam, lalu dia mati esok pagi tu, dia akan masuk syurga kan, dalam hadis Bukhari. Kan, siapa yang baca pada waktu malam, kalau dia mati lepas tu, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang baca pada waktu siang, dia mati pada waktu malam tu, dia akan masuk syurga. So kenapa Sayyidul Istighfar ni boleh menjadikan kita masuk syurga? Sebab istighfar tu sendiri dah bagi keampunan. Kan? Kita ni boleh masuk syurga kadang-kadang bukan sebab pahala banyak. Kita masuk syurga sebab dosa yang diampunkan. Contoh kalau orang tu ada pahala banyak tapi dosanya belum ampun, dia akan terus masuk syurga ke atau dia kena singgah masuk ke neraka dulu? Kan, sebab dosanya belum diampunkan. Jadi maksudnya sebab tu ada orang kena minta ampun dekat dunia supaya dia ampunkan dosa dia, tapi ada orang tak nak minta ampun. Contoh bulan Ramadan, baru je 2 hari meninggalkan kita. Kan, yang sepatutnya Ramadan ini bulan keampunan. Betul. Tapi ada orang yang tak minta ampun, malah masih buat dosa dalam bulan Ramadan. Tapi dia juga buat pahala. Dia juga ada buat pahala, buat benda baik juga. Bukan dia tak baik langsung, dia baik. Dia sedekah juga, tapi dia ada buat dosa-dosa lain. So orang macam ni tak diampun dosa dekat dunia. So apa yang berlaku dekat akhirat nanti, dia akan kena azab dulu untuk dihapuskan dosa dia. So Sayyidul Istighfar ni, kita minta ampun banyak-banyak dan dia adalah penghulu istighfar supaya kita mudah nak masuk syurga. Sebab tu hadis Nabi sebut dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang mengucapkannya pada waktu malam hari dalam keadaan dia meyakini istighfar itu Allah ampunkan dia. Okey, dan yang pentingnya baik-baik lirik tu yang Nana buat dalam lagu tu kan. Betul. Dia punya lirik-lirik dia. Kan, ya Allah ya Tuhanku, tiada Tuhan selainmu, kau ciptakan aku, dan akulah hambamu, dan aku adalah dalam janjimu. Jadi kita pengakuan tu keyakinan kita tu. Tu maksudnya dalam hadis Nabi kata siapa yang mengucapnya pada malam hari dan dia meyakininya lalu dia mati sebelum pada waktu pagi tu, maka dia termasuk dengan penghuni syurga. Maksudnya penting kita baca istighfar,
dan juga apatah lagi penting baca Sayyidul Istighfar. Cuma bila dilagukan kita harap supaya dia senang dihafal kan. Sebab sebenarnya Sayyidul Istighfar ni macam kadang-kadang ada yang ramai susah nak hafal kan sebab dia panjang juga. Tapi macam lagu ni boleh ke kalau kita melodikan dia, contohnya kalau kita yelah kalau kita nak baca setiap 3 kali pagi petang tu, boleh ke kita lagukan sebab dah lagukan dia macam lebih senang hafal? Betul, boleh. Tak ada masalahnya tu. Kalau ayat Quran pun kita boleh lagukan. Kan Nabi pernah sebutkan dalam hadis, Nabi kata apa? Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quran dengan suara-suara kamu. Ada hadis lain Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang-orang yang tidak berhibur dengan Al-Quran. So itu ayat Quran. So bayangkan ini hadis Nabi. Sayyidul Istighfar ni bukan ayat Quran, dia adalah hadis Nabi. Jadi boleh kita nak berhibur dengan hadis, berhibur dengan ayat Quran. So kita baca dengan melodi yang bagus, yang indah, supaya dia menarik minat, mudah untuk hafal, sedap didengari. Jadi benda tu dibenarkan. Ustaz, Nana pernah dengar cerita ada orang yang kalau dia tawaf pun boleh baca Sayyidul Istighfar ni. Boleh. Sebab boleh. ada orang kan dia fokus kepada buku tawaf tu kan, 1, 2. Jadi ada orang dia takut kalau dia baca buku tu dia dah terkeluar daripada grup tawaf dia. Betul. Jadi sebab bacaan tu sunat je kan. Sebenarnya nanti tawaf 7 kali tu. Jadi daripada dia tengok buku akhirnya dia terpisah daripada grup. So dia nak fokus round yang pertama dia baca Sayyidul Istighfar. Kan. Round yang kedua dia baca selawat Nabi. Round yang ketiga dia baca Rabbana Atina. Maknanya dia akan pilih zikir-zikir tertentu untuk dibuat pada setiap round dan dia fokus. Kalau dia faham, contohlah dia takdirkan ya. Kita sangat berharaplah Nana kan, manalah tahu ada yang hafal lagu Allahumma anta rabbi ni, Sayyidul Istighfar ni, dia hafal dengan melodinya, jadi menyebabkan dia hafal maknanya sekali sebab Nana pun nyanyikan dengan makna dia sekali. So bayangkan dia tawaf dengan dia baca melodi tu dengan makna dia sekali dan benda tu dapat memberi kesan kepada dia. So kita harap Allah berikan kita keampunan dan juga Allah berikan kita syurga. Masya Allah. Amin. Okay. Itu Sayyidul Istighfar dalam album Hasbi Rabbi ni. Kita juga ada selawat Adnani, Ustaz. Bila nyanyi lagu ni kita rasa sedih, Ustaz kan? Betul tak? Betul. Lagu tu dia syahdu kan. Tapi orang belum dengar lagi kan sebab baru beli malam ni. Betul. Orang belum dengar lagi. Kalau you all dengar nanti korang akan rasa sedih lah. Sebab kita orang yang nyanyi pun rasa sayu je dengar. Dengan apa kata melodi dia. Apa kata Isteri Dana nyanyi sikit? Salat alaikum Allah sikit. Dah semua orang baru beli, semua orang macam excited betul nak ni kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak siapa yang dah beli. Kita dengar sikit suara yang mendayu-dayu tu. Ayo. Okay. Bismillah. Salat alaikum Allah. Ya Adnani, Ya Mustafa, Ya Rahmani, Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha gulamatu ibal ardani. Itu lagu dia. Lagu tu memang syahdu, lagu tu memang melankolik, memang lagu tu sedih. Sebab lagu dia ni lebih slow daripada ni. Lagu ni dia macam lagu kita terharu tau. Dia sedih, sedih dalam gembira sebab ni kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Adnan ni sebenarnya Adnan ni adalah datuk Nabi ataupun moyang Nabi tau. Faham? So maknanya kita sedang memuji pemuda yang berketurunan Adnan ni. So maknanya semua orang excited dah bila Nabi lahir. Jadi lagu ni dia macam kronologi tau, daripada Nabi lahir, kemudian Nabi menaikkan usia jadi pemuda daripada kecil apa semua sampailah dia jadi dewasa, macam tu. So lagu ni sebab tu ada yang dalam ada rangkap yang saya nyanyi tu kan.
qad Mhm. sada fil mahdi ala al-ghilmani Masya Allah. u'iduhu bil baiti dhil arkani. Maknanya daripada buayan lagi semua orang suka, daripada didikan Hmm. mak dia lagi, lepas tu ada datuk dia lagi, dan Nabi dilindungi oleh Kaabah kan. Wow, Maknanya dia betul. mendapat lindungan Kaabah lah, maknanya sebab masa tu Abu Talib, lepas tu Abdul Muttalib datuk Nabi, Abu Talib pakcik Nabi. So mereka ni orang-orang besar di Mekah dan mereka menguasai Kaabah. Apatah lagi Nabi tu ni datang daripada Allah Tuhan kepada Kaabah. Jadi Mm-mm. itulah sebenarnya inspirasi dia. Maknanya kita happy tapi kita sedih tu, sedih terharu kerana kelahiran Rasulullah SAW. Sebenarnya itulah yang ada dalam skrip selawat Adnan itu. Wow, memang best lah. Korang kalau dapatkan malam ni, order cepat-cepat dekat Shopee sebab kita tak keluarkan dekat mana-mana lagi. Hanya dalam CD ni sahaja. Kita belum keluarkan lagi dekat streaming platform lagi 4 lagu ni. Semua hanya dekat dalam CD sahaja. Okay? So korang yang nak dengar, korang kena dapatkan segera. Sebab stok dia sangat limited. Sebab Nana taklah, kita tak buat banyak sebab nak bagi yang eksklusif untuk orang yang terdahulu yang beli album ni. Macam tu. Okay? Dan lagu yang terakhir kita ada Iktiraf. Lagu ni pun memang sangat famous kan? Lagu ni sangat famous. Ini pula style kita orang. Masing-masing ada style masing-masing. Tapi yang ini style Nana dengan Ustaz Syarizan, korang kena dengar. Ya, begitu mendayu, syahdu sangat-sangat. Ya, betul. Okay? Iktiraf ni biasa orang baca kan, kalau zikir munajat malam-malam masa tahajud kan orang biasa buat kan. Ilahi lastulir firdaus. Tu yang lagu version yang tu. Kan? Yang version yang ni silakan. Okay, version ni dia macam maybe korang pernah dengar juga tapi ada lain sikit kita orangnya version ni. So Nana nyanyi sikit lah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke firdaus-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Bagi sikit-sikit je nanti korang boleh dengar selebihnya dalam album Hasbi Rabbi ni. Okay. Saya nak cerita history dia, sejarah lagu Iktiraf ni. Tahu. Seni kata Iktiraf tu cerita pasal kita merendah diri lah. Kan, merendah diri sebab kita sedar diri kita siapa. Kita semua orang, kita semua nakkan syurga. Tapi kita tahu amalan tak banyak, dosa yang banyak. So ini cerita pasal kita nak merendah diri. Sebenarnya lagu ini dia adalah hasil daripada syair tau. Dia syair. Daripada syair? Daripada seorang penyair Arab yang namanya Abu Nawas. Oh, okay. Abu Nawas Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. So Abu Nawas ni memang dia penyair Arab yang terkenal lah. Biasa kalau seorang siapa-siapa search je puisi ataupun syair Abu Nawas. So dia ni keturunan Arab Parsi. Jadi siapa yang biasa dengan syair-syair nanti dia akan jumpalah antaranya skrip syair Al-Iktiraf ni. So syair ini akhirnya dilagukan. So jadilah lagu yang kita bawa Al-Iktiraf ni. Kan dia sebenarnya dia macam satu doa tau. Abu Nawas ni berdoa kepada Allah tentang hamba yang merendah diri di hadapan Tuhan dia. Kita mengaku kita dosa banyak, pahala tak banyak. Kita nak syurga tapi rasa macam tak layak. Kan macam tu. So kita harap dalam keadaan kita sedar diri kita, kan kita sedar amal tak banyak, dosa pun ada, kita harap Allah ampunkan kita. Maka sebab tu dalam ayat tu, dalam terjemahan yang ada dalam skrip lagu ni, kita pun persembahkan kita punya taubat. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kita minta Allah ampunkan dosa kita.
Yang tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. So, bila Allah ampunkan dosa, kita yang tak layak masuk syurga ni, insya-Allah dengan dihapuskan dosa, kita boleh masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Bestnya. Ha, tu dia. Dengar tak kita orang punya penjelasan, Ustaz punya penjelasan tentang album Hasbi Rabbi ni. So, korang bolehlah dapatkan segera. Tu baru sikit Nana nyanyi. Ada part Ustaz lagi yang begitu syahdu ya. Sebab kalau korang dengar Ustaz mengaji sangat-sangat sedap. So, korang boleh imagine macam mana dia nyanyi dekat dalam album Hasbi Rabbi ni. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, cara nak dapatkan. Cara nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Korang type je kat Shopee tu Siti Nordiana Official. So dekat dalam tu korang akan dapat nampak gambar album Hasbi Rabbi tu, and then tekanlah dan dapatkan. So insya-Allah dalam bila akan korang dapat tu, nanti dah boleh dengar lah bila korang dapat tu. Ya? Okay. So Ustaz. So dia ada yang bestnya, siapa yang dapatkan 100 yang pertama akan dapat postcard daripada kita lah Ustaz. Kita sign special untuk diorang. Oh, okay. Sign Ustaz laku ke? Sign Siti Nordiana yang laku? Laku lah. Mestilah laku. Sebab dengannya macam dah habis. Dah macam dah nak sold out sebenarnya. Oh, Alhamdulillah. So, Masya Allah. Hebat. Masya Allah, Masya Allah. Kalau korang kena beli cepat lah. Ya, kena beli malam ni jugalah. Takut habis. Kenapa? Sebab benda ni sangat limited ya. Limited edition. Tak ada keluar lagi dekat mana-mana, Joox ke Spotify, YouTube tak ada lagi. So nanti korang yang akan dapat dengar dulu. Tak banyak pun, kita print sikit je. Okay? Alhamdulillah. Saya sebenarnya macam tak sangka juga masa launching lagu Hasbi Rabbi dekat iTunes hari tu, dengan keluar dekat video klip dekat YouTube tu kan. Oh, sambutan Masya Allah, hebat lah. Nana punya aura tu memang Alhamdulillah. So kita macam happy lah juga sebab ni lagu ketuhanan. So lagu inspirasi, lagu zikir dan sebagainya. So lagu tu nak dapat tempat. Kita nak harap dia dapat tempat dalam hiburan-hiburan, dalam industri hiburan tanah air ni. So semua orang suka lagu, semua orang suka dengar radio. So kita harap lagu-lagu yang ada dalam album Hasbi Rabbi ni nanti bolehlah didengari dekat radio, dekat handphone kita semua juga, insya-Allah. InsyaAllah. So macam Nana juga, kenapa Nana nak buat album Hasbi Rabbi ni? Sebab Nana suka dengar lagu. Nana kan orang muzik. So lagu tu tak boleh berpisah dengan Nana lah. Okay. So Nana banyak dengar lagu-lagu macam lagu Mahizin, lagu Opik, lagu apa nama budak tu Haris J, Sami Yusof, Sabian. So lagu-lagu tu semua macam boleh buat Nana nangis. So Nana harap, sebab tu Nana terfikir macam nak buat lagu yang boleh bagi orang rasa dan boleh menitiskan air mata, macam tu. Itulah, insya-Allah. Mana tahu dapat mendekatkan diri lagi dengan Allah. Macam itulah Ustaz ya. Betul-betul. Kita ada Hasbi Rabbi, cerita pasal susah, pasal apa-apa saja kita ada Tuhan. Okey. Lepas tu pasal kita nak cerita kepada Nabi, so ada 2 lagu selawat. Assalamualaikum Rasulullah dengan selawat Adnani. So kita tak boleh pisahnya. Allah dengan Rasul ni, 2 ni mesti kita utamakan, 2-2 ni. Sebab tu konsep album ni, 2-2 ni kena ada. Puji Allah, cinta Allah dan juga cinta Rasul. So Alhamdulillah, Hasbi Rabbi kita puji Allah. Kemudiannya ada selawat Adnan dan juga Assalamualaikum Rasulullah. So 2 ni memuji Rasulullah SAW. Dan yang baki tu kita ada Sayyidul Istighfar tu untuk kita. Lepas Allah dan Rasul, diri kita sendirilah. Sayyidul Istighfar dan juga Al-Iqtiraf.
kan. So maknanya kita istighfar tentang Complete lah, dosa-dosa kita, ya, kemudian iktiraf, kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita dan sebagainya. Allah, Rasul dan diri sendiri. So 3 ni ada dalam album Hasbi Rabbi, masya-Allah, alhamdulillah. Bestnya. Okay, so dengar tak tu, korang jangan lupa dapatkan malam ni dah boleh beli dekat Shopee, harga RM25.90, tak termasuk postage. Okay? Okay? Anak saudara saya dah hafal dah Hasbi Rabbi. Dahsyat. Baguslah. Sebenarnya masa kita orang buat video klip dengan Ustaz ni kan, sebenarnya time-time kita buat video klip ni, Ustaz ni macam tak boleh duduk diam tau. Dia pergi mana-mana je kita orang mesti kejar dia nak dapat macam ilmu ke, tazkirah ke. Dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh duduk relax pun kat situ. Kita orang kejar dia. Dia duduk je sikit, kita orang tanya soalan. Macam soalan keluar Ustaz, Ustaz tak kisah kan? Okey je. Sebab bila lagi kita nak jawab soalan kan? Betul. Sebab betul. kalau nak call Ustaz, kadang Ustaz macam busy kan, tak angkat telefon, tak reply WhatsApp. So kita tanya daripada depan. Betul. Tapi seronok sebenarnya bila kita jumpa ramai-ramai dengan Nana, dengan group betul. Nana, dengan team production, dengan follower-follower Nana pun kadang-kadang kita pernah berprogram sama-sama kan. So, yelah, time ni lah ramai orang yang kadang-kadang nak tanya soalan. So, mana yang saya boleh jawab, saya boleh tolong jawab lah. Kan? Tapi dalam masa yang sama, siapa-siapa yang pernah dengar jawapan-jawapan saya boleh refer lah juga ustaz-ustaz lain untuk nakkan kepastian lagi. Betul. Okay. So, terima kasih Ustaz. Ada Thank apa-apa you, lagi? Ada apa-apa soalan Nana. kau nak tanya kat Ustaz ke? Cepat, jom. Macam Kita ada berapa minit lagi? Nak kena baca satu-satu ni. Ada macam-macam ni. Soalan ni Ustaz. Saya selalu membaca ayat kursi setiap malam. Adakah pahalanya besar? Ya. Ayatul Kursi Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang baca lepas solat. Okay? Lepas solat. Setiap kali lepas solat. Setiap kali lepas solat, tak kira solat sunat atau solat wajib. Nabi kata apa dalam hadis tu? Tidak ada apa pun yang boleh menghalang dia untuk masuk syurga. Okey? Wow. Kecuali mati. Biasanya. Maknanya selagi dia belum mati, dia tak dapat masuk syurga. Maknanya mati saja yang menjadi penghalang dia untuk masuk syurga. So siapa yang nak masuk syurga mudah, Sayyidul Istighfar, baca banyak-banyak, dan juga Ayatul Kursi. Boleh juga Ayatul baca Kursi. banyak-banyak untuk mudah masuk ke dalam syurga. Penghalangnya hanya mati. Betul. Selagi belum mati tak dapat masuk. Okay. Betul. Okay, apa-apa soalan lagi? Ustaz tengah free ni. Cepat tanya. Ustaz ni dah lah busy. Yelah tu. Kalau kita WhatsApp dia tak reply. Susah nak reply WhatsApp tau. So, korang tanya sekarang. Okay, kita tengok lagi apa soalan yang ada. Lah, Siti Nurhana, saya nak nombor telefon. La ilaha illallah. Ada dekat nombor telefon dekat Kak Nana punya IG tu, boleh tekan kat situ, call Okay, Anis. Elina ada banyak soalan nak tanya. Tanya apa tu Elina? Tanya cepat. Yang bukan-bukan lah soalan itu. Ustaz tazkirah lah. Ni bukan sesi tazkirah. Minta maaf ya. Tanya soalan dulu. Elina. Okay. Elina tanya, nanti Nana jawab. Ui, Nana jawab tak nak lah. Tak boleh jawab. Korang tak nak tanya soalan ke? Nana, kalau Nana banyak soalan tanya Ustaz ni. Siti Nurhana layak jadi artis contoh. Sangat memberi inspirasi kepada peminat. Saya banyak tambah amalan harian sejak follow rapat Siti Nurhana. Betul, Alhamdulillah. Saya pun dengar cerita tu banyak dan nak serius. Saya dengar daripada orang-orang luar semua. Siapa yang kenal Nana, kan sudah orang kenal daripada dulu sampai sekarang. Malah Nana share mak surat lah, Nana share benda-benda macam-macam. Nana buat live dengan ustazah, dengan ustaz yang lain pun. So maknanya, yelah, itulah dakwah kita. Kan? Sebab kalau macam saya dakwah dekat masjid, yang datang tu pakcik-pakcik je semua. Memang dah halal di syurga dah semua. So dakwah yang dekat luar ni kadang-kadang bukan senang. So dengan adanya Siti Nurhana sebagai contoh dan ada follower yang sudi nak dengar perkongsian Nana, so Alhamdulillah. Ini contoh yang sangat baik juga. Alhamdulillah. So lagu Hasbi Rabbi, album Hasbi Rabbi ni salah satu jalan dakwah menerusi hiburan. Bukan sekadar ceramah, tazkirah je. Ya, betul-betul. So inilah yang Nana boleh buat untuk fan Nana. Sebab Nana bukannya kita tak adalah kita kongsi-kongsi tu, kongsi apa tu sebab kita dah perfect kan. Sebab kita tak perfect lagi, kita pun banyak salah, banyak dosa. So mungkin bila Nana share-share tu dapat macam apa?
membuka pintu hidayah juga lah untuk Nana. Amin. Doakan Nana juga ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan sama-sama. Minta semua fans Nana doakan Siti Nurdana. Dan doakan juga Ustaz Syarizan ni. Ustaz pun ada banyak silap, banyak kekurangan, dia doakan juga. Ya. Ustaz ada satu soalan ni. Boleh tak kalau kita minta doa macam ni, ya Allah ikhlaskanlah aku dalam setiap perbuatanku. Boleh ke macam tu Ustaz? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Kita doa apa doa dia? Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau berikan keikhlasan. Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Itu dia punya ayat dia. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau berikan ikhlas. Sebab ikhlas ni kadang-kadang menerusi Tuhan bagi. Kita rasa kita ikhlas. Kita rasa. Kadang-kadang kita rasa kita ikhlas tau. Tapi rasa seronok bila orang puji. So kadang-kadang ikhlas tu boleh hilang sikit-sikit. Tapi kalau Allah yang beri ikhlas kepada kita, kita buat apa-apa, kita tak hirau dah orang nak puji ke, orang nak apa ke, itu ikhlas. Jadi betul lah tu. Kalau kita tambah dalam doa kita, ya Allah jadikanlah keikhlasan, tambah keikhlasan dan setiap amalan yang saya buat. Bagus. Bagus sangat siapa yang boleh doa macam tu. Bagus sangat. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Kita bagi lagi. Soalan. Tu, satu soalan. Ustaz baca Ustaz. Ustaz nampak ke? Adakah Assalamualaikum Ustaz, jika seorang tu bermimpi bertemu Rasulullah, adakah benar-benar bertemu Rasulullah? Sebab lagu ni ada dua selawat. Assalamualaikum Rasulullah dengan selawat Adnani. Sebenarnya memang ramai orang mengimpikan untuk bermimpi berjumpa Rasulullah. So ulama sebut salah satu cara untuk mimpi jumpa Nabi ni banyak selawat dan salam pada Nabi. Kalau diniat dengan dia selawat ada tu, ya Allah sebelum dia tidur dia selawat betul-betul, ya Allah tolonglah dengan selawat aku yang banyak ni, dengan aku bagi salam ni aku nak mimpi jumpa Nabi. Boleh tak kita mimpi jumpa Nabi? Jawapannya boleh. Dan adakah betul yang dalam mimpi itu adalah Rasulullah? Jawapannya betul. Contoh dalam satu kitab namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada satu tajuk. Last sekali. Kitab Syama'il itu ada macam-macam tajuk. Last sekali tajuk dia adalah mimpi bertemu Rasulullah. Okay, tajuk tu. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Marra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi berjumpa aku dalam tidur, faqad ra'ani, dia memang betul-betul melihat aku. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Jadi siapa yang bermimpi berjumpa Rasulullah, tu kita semua kena impikan. Kena ada niat. Selawat banyak-banyak, bagi salam banyak-banyak. So kita ada lagu selawat Adnani, kita ada bagi salam, Assalamualaikum Rasulullah. Kita harap dua lagu ni siapa yang dan tunggu video klip ni siap So nanti kita boleh visualkan situasi dekat makam Rasulullah macam mana semua. Kan siapa yang rajin pula tengok kisah-kisah Nabi ke, banyak dekat YouTube ada kisah-kisah Nabi, so try cuba relatekan dengan lagu yang saya dengan Siti Nurdana cuba bawa ni. Manalah tahu ada rezeki kita boleh bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia ada satu syarat. Ada satu je syarat dia. Apa yang kita mimpi dalam mimpi itu, Rasulullah itu mesti Rasulullah yang betul-betul yang kita kenal. Takut kita salah orang, kita rasa tu Rasulullah. Sebab kalau kita kenal, boleh jadi kalau kita kenal Rasulullah dengan cara yang salah, nanti yang keluar tu cara yang salah lah. Itu menunjukkan kelemahan kita sebenarnya. Tapi siapa yang betul-betul kenal Rasulullah, so dia kenal Rasulullah tu macam mana, paras rupanya, susuk tubuh dia macam mana, so Rasulullah akan hadir dengan rupa yang betul. So kalau siapa yang tiba jumpa Nabi dalam keadaan gemuk, Nabi gemuk, tak boleh bangun, perut besar. Salah tu. Bukan itu sebab Nabi bukan macam tu. So kita kena belajar sirah Nabi macam mana, rambut dia semua macam mana, tubuh sasa Nabi. Jadi itulah Rasulullah. Pakaian Nabi takkan pakai coat dengan tie pula. Nabi dengan jubah kan. Dengan serban. Maka itulah watak-watak Rasulullah tu mesti tepat dalam mimpi kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mimpi Rasulullah. InsyaAllah. Ustaz, ada lagi soalan satu. Macam okay, ni pasal Palestina kan. So kenapa kita kena peduli apa yang terjadi dekat Palestin tu? Kenapa? Okay. Baik. Pertama sekali Palestin ni ataupun Baitul Maqdis tu sendiri adalah kota suci yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Okay. Setelah Mekah, Madinah, Palestin. Mekah ada Masjidil Haram, Madinah ada Masjid Nabawi, Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Okay.
Malah Nabi pun sebut kepada kita la tushaddu rihal illa fi salasati masajid. Jangan bersungguh-sungguh nak travel kecuali 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3 masjid ni mesti kita kena sungguh-sungguh. Maknanya kalau boleh sebelum kita meninggal dunia, kalau boleh kita dah sampai lah dekat 3 masjid ini. So bayangkan masjid ini, orang Islam tengah semayang ni 27 Rejab ni. Orang nak kejar Ramadan ni. Tengok Yahudi setiap tahun, setiap Ramadan memang dia akan kacau. Sebab dia tak nak bagi orang kita ibadat. Tambah pula dekat ujung-ujung Ramadan, Lailatul Qadar dan sebagainya, lagi dia nak kacau supaya sebab dia orang ni takut. Orang Yahudi ni sebenarnya penakut. Oh, sebenarnya dia penakut. Bukti dia penakut sebab tu dia buat apa jidar. Jidar ni kan benteng, tebing-tebing yang tinggi tu, yang wall tu. Kan? Ada western wall, ada wall, ada macam-macam wall. Siapa yang pernah pergi Jerusalem, siapa pernah pergi Baitul Maqdis, kita akan nampak banyak je wall, dinding-dinding tinggi ni. Sebab dia orang sangat penakut. Jadi bayangkan pula kalau Ramadan orang Islam boleh berkumpul dengan ramai, boleh doa sungguh-sungguh, lagi dia orang takut, lepas tu dia orang kacau, dia orang tak nak bagi orang Islam ni beribadat dekat Masjid Al-Aqsa. Dan memang dia orang suka-suka, dia nak rampas dan sebagainya. So dia adalah kiblat. Dia adalah kota suci yang ketiga dalam sejarah Islam. Dia adalah kiblat yang pertama umat Islam sebelum kiblat kita ke Masjidil Haram sekarang. Kan lepas Nabi dapat solat daripada Isra Mi'raj tu, kan Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi kan dapat solat fardu 5 waktu. Okey, so betul? Selama setahun setengah Nabi kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Dia adalah kiblat pertama. Lepas tahun setengah tu barulah Nabi diminta untuk tukar kiblat ke arah Masjidil Haram. So adalah kiblat kita. Bukan kiblat orang Yahudi. Kiblat kita. Jadi sebab tu kita nak kan tanah tu. Dan Israel sekarang ni dia rampas tanah tu, sebab tu kita kena pertahankan. Sebab Yahudi dia bukan berasal daripada situ. Yang berasal daripada situ dia adalah Bani Israel. Yang berasal di Palestin itu adalah Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub. So Yahudi tiba-tiba dia mengaku dia jadi keturunan Nabi Yaqub, tiba-tiba dia nak balik tanah tu. Dia kata tu tanah mereka. Tiba-tiba dia datang, dia rampas tanah orang, dia halau orang. Memang tak logik lah. Memang tak logik lah. Sebab kita pun pernah pergi Gaza juga sekali kan Ustaz kan? Betul. Sinodan dah pernah sampai Gaza kan, dah tahu dah macam mana pengalaman dia semua. Diorang memang bila ada kat sana kita pun jadi macam tak takut sebab diorang macam sangat tenang. Macam diorang tengah berperang ni kan, tapi diorang macam okey je layan kita dengan baik, macam tak ada risau dekat hati diorang. Betul. Semangat dia. Kan dia punya semangat tu. Semangat dia sangat kuat dan keyakinan dia. Sebab tu orang Islam yang berperang ni, dia orang nak mati. Orang Yahudi yang berperang, dia orang tak nak mati, dia orang takut mati. Dia orang takut mati. Jadi sebab tu orang Gaza, orang Masjid Aqsa ni nampak dia orang ni berani betul. Kalau boleh memang dia orang nak mati. Jadi bayangkan kita berhadapan dengan orang yang nak mati, kita takut mati. Memang kita kalah, memang down lah kita. Jadi semangat tu yang kita nak. Sebab apa dia orang ada semangat tu? Sebab dia orang percaya Tuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi rabbi jalallah tu. Betul. Masya Allah. Seronoknya tajuk hari ni. Dia tak ada tajuk dia. Hari ni kita hanya borak-borak santai dengan Ustaz Syarizan sebab Kak Nana ada pelancaran album Hasbi Rabbi di mana Kak Nana berduet dengan Ustaz Syarizan. Sekarang ni kita dah boleh dapatkan di Shopee pada malam ini. Okey semua? Jelas ya? Okey Ustaz. Nampaknya dah tak ada soalan dah. Banyak lagi soalan. Tak apalah. Nantilah ya. Nantilah soalan-soalan kita akan kita buat ni pula. Lain punya live pula Ustaz Betul. Kalau nak cerita pasal Palestin, pasal Bani Israel, pasal Yahudi, nanti kita buat live lain. Ataupun sesiapa boleh follow saya punya live. Nanti saya iklankan. Betul. Sebab memang saya nak buat penerangan pun sebab ramai yang dah tanya. Kan nanti kita kena beza je apa maksud Israel, apa maksud Bani Israel, apa dia Yahudi, apa dia Zionis. Ini semua ni beza ni. Kan Israel banyak tu apa? Yang ramai Bani juga Israel yang tu apa? Yahudi, Zionis, apa semua benda ni. Tu nanti insya-Allah lah. Nanti saya buat live tu nanti. Malah tahu nanti Nana nak join live tu kan. Boleh. Nanti Nana join. Okay? Alright. Terima kasih Ustaz. Alright. Terima kasih banyak Nana. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. So harapnya album Hasbi Rabbi ni diterima semua. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya pun minta maaf. Saya tak pandai menyanyi. So kalau tak best tu halalkan je lah.
Okay. Yang paling utama fahami lirik dia dan Betul. hayatilah makna-makna dia supaya sampai maksud dan sampai ke dalam hati kita sesuai untuk jadikan amalan. Dan refer lah dekat cover album tu, ada dia punya makna-makna dia semua, so boleh dizikirkan, dinyanyi sama-sama dalam radio, dalam rumah, semua sekali. So terima kasih sekali lagi kepada Siti Nurdiana dan kepada semua fans Siti Nurdiana. Terima kasih banyak-banyak. Harap Allah semua bantu kita dan bantu semua umat Islam dekat Palestin. Dan harap Allah berkati usaha kita sama-sama semua, insyaAllah. InsyaAllah. Okay Ustaz, thank you. Alright, jumpa lagi. Kunut Nazilah. Bye. Ustaz. Itu semua nanti kita buat dekat live yang lain. Kita cerita pasal Bani Israel, Yahudi, Palestin semua. Nanti kita buat betul-betul yang tu. So kita semua doa lah dalam setiap solat kita. Jangan lupa doa kepada Palestin. InsyaAllah kita yakin kita menang. Kita berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, bye-bye Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bye. Okay. Okay Ustaz, boleh boleh tu. Okay. Terima kasih. So you all semua dah jelas, okay, dengan penjelasan daripada Ustaz tadi. Sikit sebanyak sambil-sambil kita melancarkan album Hasbi Rabbi dekat